Dia dalam agama ni kadang-kadang dia ada level. Sebab tu Allah Ta'ala ciptakan syurga ni peringkat-peringkat. Bukan semua orang, syurga kita takkan sama dengan syurga Nabi SAW. Kan? Orang tanya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata, orang tengok Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia pakai baju buruk, dia pakai baju biasa, bukanlah kotor, baju lama, tak cantik, tak. Orang tanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, perlukah Islam ni pakai macam ni? Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, bukan syarat nak masuk syurga mesti pakai, meninggalkan benda-benda harus. Pakai baju harus, pakai baju cantik harus, dalam agama boleh pakai. Allah Ta'ala bagi rezeki, nak pakai baju cantik, kereta cantik, benar. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bukan syarat nak masuk syurga untuk meninggalkan perkara-perkara harus, tetapi tak dapat mencapai makam yang tinggi di sisi Tuhan bagi orang yang tak meninggalkan sebahagian perkara harus. Tak salah, tapi orang yang nak mencapai makam yang tinggi, dia meninggalkan sebahagian benda harus kerana warak dia di sisi Tuhan. Bukan tak boleh, orang lain ambil boleh pun, kita tak berani kata haram, tapi kita rasa macam tak mau untuk diri kita, kita tak kata untuk dia. Maka manusia ajaib. Saya sebut pada tuan-tuan tentang Ibnu Abbas, dan manusia ada sikap yang tersendiri. Umpamanya Nabi SAW tak kata kat Sayyidina Umar, jangan duk gelut nak picium Hajarul Aswad. Maksudnya, innaka qawi wa la tu'dhin nas, kau kuat, jangan sakitkan orang. Tapi anak dia Abdullah ibn Umar pulun picium, dia tak sakit kawan lah, dia cium. Sehingga dikatakan kosuk masai, dipukul orang ramai. Dia kata semua hati telah cenderung kepadanya, aku ingin hatiku termasuk di kalangan mereka. Maksud cenderung kepada Hajarul Aswad. Sa'ad bin Abi Waqqas antara orang yang doanya mustajab. Kan kita ingat dia doa Sa'ad bin Abi Waqqas kepada orang yang fitnah dia, mustajab. Pada akhir hayat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia dikatakan, dia Sa'ad bin Abi Waqqas pada akhir hayat dia buta, sahabat Nabi SAW. Dan ada orang kata kat dia, doa kepada Allah, kau doa mustajab supaya Allah Ta'ala angkat matamu, boleh tak buta. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, liridai biqada'illahi azza wa jalla fi nafsi ahabba ilayya mimma ashtahi. Redha Allah Ta'ala, redha aku terhadap qada Allah Ta'ala yang ada dalam diriku ni, lebih aku suka daripada yang apa yang zahir aku nak. Maksudnya kalau ikut zahir ni memang nak tengok lah, tapi perasaan redha ada dalam diri ni dengan qada Tuhan ni, lebih aku sayang lagi. Pilihan dia. Kita tak boleh kata tak boleh orang hujah benda ni nak kata bahawasanya tak sah minta doa kalau kita ditimpa bala. Tak. Siapa nak minta? Siapa tak mau minta, tak apa, tapi hubungan dia dengan Tuhan, dia tahu antara diri dia dengan Tuhan. Sehingga para ulama kerohanian membahagikan 3 perkara, dan sebahagian menambah menjadi 4. Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin menyebut bahawasanya patutnya dijadikan 4, iaitu ada berapa keadaan manusia ni bila kena bala. Yang pertama ialah golongan yang bila kena bala, mereka ni sakh, marah kat Tuhan. Pasal apa lah aku kena bala, apa salah aku duk pergi semayang, hak geng tak pergi semayang tu sihat, hak mai semayang ni pula dah Tuhan buat. Ada orang sakhat, Allah marah kat dia, dia marah kat Tuhan, Tuhan marah kat dia. Ada orang dia pada makam sabar,
dia sabar. Dia kena bala, dia sabar. Dan Quran suka orang yang sabar. Hati dia ni bergelora lah, tapi dia tak sebut melainkan hak mana Tuhan suka saja. Dia tak sebut. Hati tak happy, hati tak seronok, tapi lidah jaga, perkataan jaga, sabar supaya tak keluar benda-benda yang Tuhan marah. Ni sabar. Ada orang pada makam redha, tinggi pada sabar. Dia kena bala, hati dia tak bergelora, dia terima benda tu. Pasal balak Tuhan kat dia, tak apa, Tuhan bagi kat aku, terhapus dosa aku macam. Ada orang satu lagi level lagi tinggi, makam dia syukur. Dia kena balak, dia syukur. Dia kata alhamdulillah aku kena. Antara semua kok kampung ni aku yang kena. Tanda Tuhan sayang kat aku lebih orang lain. Alhamdulillah banyak-banyak anak orang, anak aku yang Tuhan pilih. Tanda bahawasanya Tuhan pilih aku untuk diuji lebih pada orang lain. Syukur. Kita tak boleh pilih. Tapi ada orang di kalangan hamba-hamba Allah yang salih, mereka ada makam tu. Sebab tu kata yang saya sebut Muhammad bin Munkadir, jahadtu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Aku berjihad menghadapi diriku 40 tahun sehingga dia boleh beristiqamah. Muhammad bin Munkadir alim jalil hadis. Imam Malik kata kalau kami ziarah Muhammad bin Munkadir kami malu nak dibandingkan amalan dia dengan amalan kami. Kata Muhammad bin Munkadir, tu pun aku berjihad untuk lawan nafsuku 40 tahun sehingga dia boleh tenang, sehingga dia boleh istiqamah. Sebab apa? Bukan setakat makam sabar, ada makam redha. Bukan setakat makam redha, ada makam syukur. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan syurga itu darajat. Syurga itu berperingkat-peringkat. Tak kalah sama syurga kita dengan syurga Abu Bakar Siddiq. Tak kalah sama syurga kita dengan syurga wali-wali Tuhan yang salih di sisi Allah Jalla wa'ala. Allahumma antas salam wa minkas salam. Semoga dia mensalamkan kita dunia dan akhirat.